Hai, selamat datang ke Tukul TV. Ini ialah segmen tips di Tukul. Dalam video ni saya nak tunjukkan cara betul untuk mengukur dan memotong besi rak ataupun orang sebut slotted angle. Okey, ini cara yang betul dan ini jangan buat macam ni ya. Ini salah. Pada penghujung video saya akan tunjukkan juga kenapa kita potong macam ni akan ada masalah. Nak tahu cara yang betul mengukur dan memotong besi rak, jangan ke mana-mana. Saya akan tunjukkan selepas ini. Okey, terima kasih dah subscribe Tukul TV. Kalau belum, jangan lupa subscribe ya. Baiklah, untuk memotong besi rak ni kita perlu faham dulu tentang besi rak ni. Okey, besi rak ni bentuk dia macam ni. Kita boleh nampak. Ini saya dah potong pendek. Besi ni panjang dia 10 kaki ya. Panjang dia ni 10 kaki, tapi saya dah potong sekaki lah ni. Mudah untuk kita faham. Tapi sama je. Besi rak ni yang 10 kaki ataupun yang 1 kaki ni, ujung dia kita boleh nampak macam ni dengan macam ni. Okey. Dan lubang ni simetri. Bila kita potong tengah-tengah ni, yang ini dengan yang ini sama. Yang ini dengan yang ini sama. Itu simetri. Dan bila kita potong, kita akan dapat hujung sini bentuk macam tu, hujung sini kita akan dapat bentuk yang macam ni. Sama macam tu. Ini cara ini cara potong pun kalau boleh kita kena potong macam ni supaya ianya simetri. Itu dia. Itu yang pertama kita perlu tahu. Okey, yang pertama saya dah cerita tentang simetri itu. Yang kedua, tempat nak potong tu. Okey, nak potong slotted angle ataupun besi rak ni, kita perlu potong dekat bulatan yang macam ni ya. Dia lonjong ke atas. Bila kita potong satu kaki, dia ada 3 lubang yang lonjong ke atas tu. Kalau satu kaki ni kita ada 3 lubang, 2 kaki kita akan ada 4 ni, 4 tolak 3, 4 tolak 1 kita dapat 3. Jadi kalau 2 kaki 8 tolak 1 kita akan ada 7 lubang. 10 kaki kita akan ada 4, jarak tu 40 tolak 1 kita akan ada 39 lubang. Dan setiap lubang ni jarak dia bersamaan dengan 3 inci. Jadi tengah ni dengan tengah ni jarak dia 3 inci. Sama juga dengan ni 3 inci. Dan sampai ke hujung dia ni pun 3 inci. Ini pun sama sebelah kiri ni 3 inci. Okey, faham? Nak potong dekat situ. Itu je kita tahu. Nombor 1, slotted angle ni kena simetri. Kedua, tempat dia nak potong supaya simetri tu dekat mana? Dekat lubang yang lonjong tu. Itu je kita faham. Jadi kalau kita nak ukur, takkan kita nak baca lubang ni. Lubang ke 27 kan susah. Jadi saya nak tunjuk cara untuk menggunakan unit inci ni. Tapi jika tak faham, tak ada masalah baca unit inci ni. Saya ada buat playlist dekat atas tu, klik dekat situ. Situ semua mengenai pita ukur, unit inci ataupun unit imperial dan unit metrik, dan juga rahsia-rahsia yang ada pada pita ukur. Klik kat situ nak tengok video tentang inci. Okey, jom kita tengok. Saya akan bagi contoh untuk memudahkan kerja kita nanti. Okey, sekarang saya nak buat contoh ya. Katalah kita nak potong rak, saiz dia yang macam ni. Okey, ni saiz dia. Kita nak buat saiz macam ni. Tinggi rak ni 52 inci.
52 inci. Panjang dia 83 inci. Dan lebar dia kita nak buat 13 inci. Okay. Sekarang kita tahu kita nak potong tu pada setiap 3 inci sekarang ni. Jadi kita perlu tahu 52 inci ni boleh tak bahagi dengan 3 supaya 52 inci ni kena tak dekat lubang tu. Jadi kalau kita nak tahu dia mestilah boleh bahagi dengan 3. Nak tahu 52 inci ni boleh bahagi dengan 3 atau tak. Kalau sifir tu kita hafal sampai 5 je macam saya hafal sampai 5 je, 3 darab 5 je, saya tahu 15. Jadi kalau tak, jadi 3 darab berapa 52 tak tahu, ataupun kita boleh bahagi. Tapi ada satu lagi cara yang selalu saya guna. Kalau apa-apa benda yang kena bahagi dengan 3, nak tahu dia boleh bahagi dengan 3 atau tidak, cara dia ialah 5 tambah dengan 2 kita akan dapat 7. 7 boleh tak bahagi dengan 3? Tak boleh, dia akan ada baki. Jadi kita akan pergi kepada saiz yang lain. Katakanlah kita ambil saiz 51 inci. Jadi 51 inci ni 5 tambah dengan 1 kita akan dapat 6. 6 boleh bagi dengan 3? Boleh. Jadi kita guna saiz 51 inci. Tapi kalau kita rasa 51 inci ni rendah, kita nak tinggi, kita pergi dekat, kita tambahlah jadi 54 inci. Jadi 5 tambah 4 kita dapat 9. 9 boleh bagi dengan 3? Boleh, tak ada baki. Jadi sama ada kita guna 51 inci atau 54 inci. Terpulang, tapi kita perlu guna saiz yang macam ni. Baru dia simetri dan kita nak sambung pun senang. Tengok pula panjang pula ya. Panjang dia berapa? 83 inci. 83 inci. Okay, boleh bahagi dengan 3 tak? Kalau tak tahu 83 ni kita buat macam tadi lah. 8 tambah dengan 3 kita akan dapat 11. 11 tak boleh bagi dengan 3. 12 boleh, jadi 84 inci. 8 tambah 4 kita akan dapat 12. Kalau kita nak kecilkan, kalau 83, 82, 8 campur 2, 10 tak boleh. 81 inci. 81 inci ialah 8 tambah 1 kita akan dapat 9. Jadi kita guna, pilihlah nak guna yang mana, panjang dia 81 atau 84. Bawa ni saiz untuk dipotong. Pilih 81 atau 84 yang sesuai dengan ruangan kita tu. Tapi kalau kita tahu 81 ni ialah 3 darab berapa 81? 3 darab 81. Okey, kalau kita nak tahu lubang dia yang berapa, kalau kita tak ada panjang dia, 81 ni bahagi dengan 3 kita akan dapat 81 bahagi 3. 3 kali berapa? 3 kali 1. 3 kali berapa 8? Tak ada. 3 kali 2 6. 8 tolak 2, 8 tolak 6 kita akan dapat berapa? 2, 21, 3 darab 7. Jadi lubang yang ke-27. Takkan kita nak kira lubang tu je. Jadi kita tarik pita ukur tu. Pita ukur kita akan dapat 81 inci. Okay. Sekarang kita tengok dia punya lebar 13 inci. 13 inci boleh bahagi dengan 3 tak? Tak boleh lah, sebab 1 tambah 3 kita akan dapat 4. Jadi kita kena guna 12 inci. So kita akan dapat 1 tambah 2 kita akan dapat 3. 3 boleh bahagi dengan 3. Kalau rasa 12 tak cukup, tapi biasanya orang akan guna 12 lah, takkan besar. Tapi kalau nak besarkan juga boleh ambil 14. 4 campur 1 5, tak boleh ambil 15 inci. 1 tambah 5 kita akan dapat 6. Jadi pilihlah nak guna 12 atau 15. Okey. Itu aja. Okey, faham? Ini teknik yang saya gunalah kalau nak tahu boleh bahagi dengan 3 ke tak. Nak tahu lubang tu, jarak yang kita ukur tu kena atau tak dekat lubang yang
yang tengah tu. Okey. Sekarang kita pergi tengok slaughter angle tu. Bila kita dah potong macam mana kita sambung. Okey, dah faham tentang lubang dan saiz dia tadi. Sekarang saya nak tunjukkan bila kita potong dengan betul, kita akan dapat kita letak dia rapat dengan besi tu, lubang dia akan berjumpa. Dan kita terbalikkan pun sama. Bila kita bagi rapat aja, lubang dia akan berjumpa. Tapi kalau kita salah potong, kita potong tak betul, dia biasanya tak rapat. Jadi kita punya tu akan panjang. Saya akan tunjukkan selepas ini. Okey. Dan satu lagi kelebihan bila kita potong macam ni, ikut cara dia, kalau kita terbalikkan, atas dan bawah lubang dia sama. Kalau kita ukur dari bawah sama, dari atas pun sama sebab dia simetri. Okey. Alright. Okey, sebelum ni saya dah tunjukkan cara yang betul untuk mengukur dan memotong besi rak kan. Okey, sekarang saya nak tunjukkan kenapa bila kita potong macam ni kita akan ada masalah. Yang pertama, kalau kita jadikan dia sebagai tiang ataupun kita jadikan dia sebagai rasuk, dia punya lubang tu dah akan lari sikit. Contoh saya tunjuk Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Katakanlah ni tapak, ini atas, ni bawah. Okey. Saya jadikan tu sebagai atas dan bawah Okey, tengok sekarang ni bahagian atas ni lubang dia duduk dekat sini yang nombor 2 ni, nampak kan? Okay, bila saya jadikan yang atas sebagai tapak, nampak tak? Yang nombor 2 tu dah lubang dia dah lain. Sama juga yang kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ini 8 ni lonjong ke atas. Bila terbalikkan, kita jadikan dia tapak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lain. Dia dah lari dah sikit. Okey. Yang kedua, masalah yang kedua, bila kita jadikan dia sebagai beam ataupun rasuk kita nak sambung. Jadi nak jumpa dekat bahagian yang lubang tu, kita kena adjust dia. Macam ni. Nampak tak? Kita perlu adjust. Jadi sepatutnya kita nak panjang dia macam ni. Sekarang panjang ni dah jadi lagi lebar. Nampak tak? Dia jadi lebar sebab kita nak masukkan dia dekat lubang tu. Kita tak boleh bagi rapat macam tu. Dia tak kena. Kalau nasib baik kena, tapi selalunya tak kena. Jadi jangan buat macam tu. Lepas tu kita terbalikkan dia pun sama. Ini yang tak ikut juga kan, kita tengok pun tak kena. Jadi kita kena adjust. Kita kena gerakkan dia sikit. Jadi saiz yang kita nak tu akan lari. Dia akan jadi semakin panjang. Itu dia kenapa tak boleh potong macam ni. Okey, terima kasih menonton Tukul TV. Jika anda rasa video tadi bermanfaat, jangan lupa share. Dan kalau belum subscribe lagi, tolong subscribe Okey, berjumpa lagi kita di video yang lain pula. Okey, bye.